Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ke program webinar rancak mengenai khidmat komuniti Parabaya secara online. Pertama sekali, saya Nurafika Najwa binti Hashim, nombor matrik 266179, selaku moderator program ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak panel jemputan kita iaitu Dr. Nofariatul Akmal binti Hashim selaku guru SMK Putrajaya PZ16 dan juga Puan Norintan Balkis sebagai CA Takaful Advisor Great Eastern Takaful Berhad. Okay, tanpa melengahkan masa, kita ingin memperkenalkan sedikit sekilas tentang Dr. Nofariatul Akmal, iaitu merupakan guru Sekolah Menengah Putrajaya PZ16. Beliau juga merupakan guru top 30 juara digital peringkat kebangsaan dan merupakan guru ikon STEM wilayah Putrajaya. Dan beliau juga merupakan tokoh guru pendidikan dan tokoh guru kreatif individu Sekolah Menengah peringkat Putrajaya. Okay, bagi penceramah yang kedua, Puan Norintan Balkis binti Hashim, beliau merupakan seorang chartered accountant yang mempunyai 13 tahun pengalaman dalam bidang account finance dan audit. Beliau juga merupakan bekas audit analis di sebuah IT worldwide company yang telah mempraktikkan teknologi dalam finance. Beliau kini bergiat aktif sebagai takaful advisor, takaful yang berhajat untuk menjadikan takaful harus satu dalam keluarga. Jadi bagi memulakan majlis kita ingin menjemput Encik Muhammad Afiq bin Muhammad Yasin bagi menyampaikan doa dengan dimulai dengan serangkap pantun. Lebat kemiri pohon rendah dan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Okay, jadi mempersilakan Encik Muhammad Afiq bagi mulakan bacaan doa. Kita mulakan majlis kita dengan ulum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaq azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsh azim, innaka barur jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Syukurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis di khidmat komuniti pembayaran secara online yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia daripada awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita meneruskan program kita dengan meneruskan majlis dengan serangkap pantun, iaitu terbang di awan burung jentayu kerana penat gugur ke bumi. Tampilan puan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami ingin menjemput penceramah pertama kita iaitu Dr. Nofariatul Akmal bagi meneruskan webinar. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang cantik manisnya pada hari ini. Okey. Baiklah, saya Dr. Nofariatul Akmal binti Hashim, Sekolah Menengah Kebangsaan Persin Putrajaya Persin 16-1 Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan tengoklah slide PowerPoint yang telah saya sediakan. Sekejap saya share dulu.
Slide. Okey, boleh nampak ke dengan jelas? Boleh. Moderator boleh nampak ya? Okey. Baiklah. Jadi tanpa meneruskan, membuang masa ya, kita akan meneruskan. Jadi untuk pengetahuan semua ya, pada hari ini ya, saya sangat tertarik dengan tajuk dan topik yang telah dikemukakan oleh moderator kita ya, Puan Najwa yang mana beliau mengutarakan ya tentang pembayaran secara online kepada saya untuk diketengahkan pada webinar pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi kita tengok dulu slide yang pertama Okey, kita tengok dulu slide yang pertama. Jadi untuk pengetahuan semua, jadi bila kita sebut sahaja dengan pembayaran secara online ni, kalau kita lihat sebenarnya dia adalah berkait rapat dengan pillars ataupun cabang yang dikatakan ataupun tiang IR 4.0. Jadi kat sini saya sentuh sedikit berkaitan dengan IR 4.0 yang mana IR 4.0 adalah satu industri revolusi 4.0 yang mana kita ada 9 tiang ataupun 9 pillars yang perlu diketengahkan. Okey, yang pertama yang kalau kita dapat lihat di sini adalah cloud computing. Jadi untuk industri revolusi 4.0 dia memanglah berkait rapat dengan cloud computing. Dan yang kedua adalah additive manufacturing yang mana dia lebih kepada mirip kepada printing 3D. Selain daripada itu dalam IR 4.0 juga kita ada augmented reality, kita ada big data, kita ada autonomous robot dan kita ada simulation. Dan kita juga ada system integration dan kita ada internet of things dan selain itu juga kita ada cyber security. Jadi bertepatan dengan tajuk kita hari ini pembayaran secara online. Sebenarnya berkait rapat dengan IR 4.0 yang mana dia berada di dalam cloud computing. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam pembayaran secara online ni sebenarnya kita ada juga dilindungi sebenarnya oleh cyber security. Dan sebenarnya dia nak lebih kepada kita nak menceritakan tentang Internet of Things yang sering diperkatakan oleh dunia sekarang ni Jadi kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah kalau kita melihat tentang teknologi berkaitan dengan digital transformation pada waktu kini Kalau kita lihatkan pada industri revolusi IR 1.0 dulu-dulu sebenarnya pada tahun 1784 sebenarnya pada waktu ni mesin-mesin menggunakan steam power, menggunakan weaving loom, semuanya bermula daripada industri 1.0. Jadi kalau kita tengok pula meningkat industri 2.0 iaitu pada tahun 1870 pada waktu ini semua industri menggunakan mass production, assembly line, electrical energy masa ini telah pun diguna pakai. Cuba kita tengok pula pada tahun 1969 ataupun yang dikenali sebagai industri 3.0 yang mana kalau kat sini kita tengok automation, komputer semula diperkenalkan dan juga elektronik juga telah diperkenalkan kepada semua. Dan cuba kita lihat pada hari ini iaitu industri revolusi 4.0 yang mana pada waktu ini diperkenalkan tentang cyber physical system iaitu Internet of Things dan juga networks. Jadi bertepatanlah dengan tajuk yang diutarakan oleh moderator kita Puan Afiqah Najwa yang berkaitan dengan pembayaran secara online yang mana telah merangkum di dalam industri 4.0 sekarang. Jadi seterusnya kalau kita lihat berkaitan dengan transformasi digital IoT, Internet of Things Jadi yang ini diperkatakan tadi di dalam cloud. Sebenarnya the cloud refers to computer resources and that could be hardware or software that are available over the internet or less commonly over private network. Jadi kalau dululah kita menggunakan cloud benda yang kita selalunya dulu kalaulah saya tengok skop di sekolah kita menggunakan kertas, kita menggunakan
papan putih dan sebagainya, tapi sekarang tidak lagi ya, disebabkan akibat COVID pandemik ni. Akhirnya apa yang berlaku adalah cloud. Jadi cloud ni sebenarnya apa pun yang kita apa pun yang kita buat sekarang ni tersimpan di dalam cloud, termasuklah Dropbox, di dalam Google Calendar ataupun kita menggunakan Waze, semuanya ada di dalam cloud. Dan untuk pengetahuan semua, kalaulah kita buat pembayaran secara online juga terdapatnya di dalam cloud. Okay. Okey, ini adalah antara yang kita boleh tengok, yang biasanya yang kita guna adalah Google kan, yang kita guna adalah cloud biasa. Sebenarnya banyak kat luar sana ya, sebenarnya kadang-kadang internet ni telah pun menjangkaui ya kita punya batasan. Kalau kita tengok ya, kita ada banyak, kita ada Zaura, kita ada Gitya, kita ada Acquia dan banyak lagi. Kalau kita tengok ya, kalau saya nak cerita satu persatu kat sini memang tak habis ya tuan-tuan dan puan-puan yang para hadirin yang hadir pada webinar kita pada hari ini ya. Sebenarnya banyak di luar sana, tetapi yang kita nak utarakan kat sini sebenarnya pembayaran secara online tu. Okey, kita fokuskan. Jadi sebenarnya benda ini bermula daripada tahun 1999 yang mana the Internet of Things is about empowering computers so they can see, hear and smell the world for themselves. Siapa yang cakap ni? Ini adalah Kevin Ashton, yang mana dia adalah orang pertama yang menyatakan tentang Internet of Things, yang pada waktu dulunya dia cuba menyatakan bahawa pada masa akan datang sebenarnya internet ni adalah empowering of computer. Tapi pada waktu 1999 kawan-kawan hanya mentertawakan Kevin sahaja pada waktu ni, dan rupanya sekarang ni telah terbukti bahawa kenyataan daripada Kevin ni adalah benar ya. Jadi jadi kalau kita tengok ya, bertepatan dengan kita punya pada hari ini kita punya perbincangan ya berkaitan dengan pembayaran secara online. Sebenarnya kalau kita lihat ya, negara kita dah masuk alam ke 4G. Okay, sebelum ni 3G, 2G, 3G, so sekarang 4G. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, negara-negara di luar sana sebenarnya dia dah menggunakan mobile ya, 5G untuk business impact dia. Dan sebenarnya bukannya hanya di mobile saja, malah di cities ataupun factories semuanya telah menggunakan 5G, yang mana semua benda menggunakan Internet of Things, yang mana termasuklah ya pembayaran secara online sebagai juga turut di dalam 5G ni sangat kata dah tekan untuk negara-negara, dan Malaysia masih lagi 4G, tapi insyaAllah nanti tak lama lagi kita pun akan bersama dengan negara lain iaitu bersama dengan menggunakan mobile 5G, yang mana secara rasionalnya saya boleh katakan bahawa satu masa nanti semua pembayaran adalah secara online, tidak ada lagi secara cash and carry lah. Okay. Jadi kita teruskan lagi. Jadi kalau kita nak tengok juga ya berkaitan dengan Internet of Things, jadi mana pada pembayaran online sebenarnya kereta pun sebenarnya dah menggunakan berkaitan dengan lifestyle kita dah berubah. Dulu kita tengok kereta hanya boleh menggunakan minyak, tapi sekarang ni dah menggunakan elektrik. Okay? Dan ada setengah yang boleh menggunakan hybrid, yang mana internet ini. Okay, dan kalau kita tengok gambar di sebelah bawah ada satu peti ais. Peti ais dah hanya peti ais biasa kita buka tutup dan sejuk saja, tapi pada masa akan datang sebenarnya peti ais ni dah ada ya, dia dah boleh tengok sebenarnya makanan tu dah cukup ke tak cukup, so dia akan bagi amaran kepada pengguna tu sendiri bahawa makanan sekian ataupun tak cukup dalam peti ais ataupun makanan sekian dah expired. Jadi dah tiba masa pengguna tersebut ambil makanan yang tidak digunakan, dah expired, mungkin boleh dibuang dan sebagainya. Itu kecanggihan Internet of Things sekarang jadi sekarang kalau kita lihat sebenarnya pembayaran secara online, sebenarnya satu hari nanti kita mungkin
mungkin tak kata tak mustahil suatu hari nanti peti ais ini sendiri yang akan order makanan masa habislah kan kita punya duit dan sebagainya, dan dia boleh tahu sebanyak mana apa yang sentiasa ada di dalam kita punya peti ais, apa yang ada tiba-tiba bahan tu dah expired, dan dia boleh membuat pembayaran secara online. Just klik sahaja peti ais di sini dah boleh memberi nanti satu tahap nanti tidak ada lagi pemandu, tetapi pada waktu ini kereta dipandu sendiri dan kita hanya duduk di dalam kereta dan akan dipandu oleh tanpa pemandu, dan pada waktu yang sama kita sampai ke destinasi yang tempat mana yang kita inginkan jadi itulah yang kalau kita tengok sebenarnya internet ni telah maju ke depan dan seharusnya kita mengambil langkah yang sepatutnya untuk bersama-sama bergerak seiring dengan dunia IR 4.0 ataupun Internet of Things. Okay. Jadi relate dengan e-pembayaran sebenarnya kita banyak ni adalah salah satu, kalau saya boleh tunjuk lah, ini adalah e-pembayaran yang kalau tengok kat sini adalah CIMB Click. Jadi sebenarnya kita ada banyak kita ada Maybank to You, kita ada banyak sangat di luar sana bank-bank sebenarnya telah pun menggunakan kaedah e-pembayaran. Tambahan pula faktor COVID dah cuba membataskan kita sebenarnya untuk membuat pembayaran secara cash. Okay, jadi sekurang-kurangnya faktor COVID ni kita boleh hindarkan kerana pembayarannya semua telah pun dibayar melalui online banking. Jadi seterusnya ini adalah yang terakhir ini adalah pelaksanaan e-pembayaran di sekolah. Merujuk kepada disebabkan saya ni cikgu saya di cikgu sekolah, jadi apa yang telah pun terjadi di sekeliling di sekolah saya sendiri, yang mana pelaksanaan e-pembayaran di sekolah telah pun diserap masuk ke sekolah sebenarnya secara tak langsung, yang mana kalau kita tengok dulu murid membayar parent membayar PIBG di sekolah menggunakan cash, tetapi sekarang tidak lagi jadi ibu bapa hanya perlu membayar yuran PIBG ataupun yuran kecemerlangan melalui bank online sahaja. So cikgu daripada dia tidak menggunakan banyak cikgu, tapi hanya just satu cikgu sahaja akan tengok akaun tu sama ada betulkah student ni dah bayar ataupun tidak. Okay, jadi kita dah secara langsung lah kita dah banyak kurangkan tenaga untuk cikgu lah di sekolah Jadi untuk pengetahuan juga kalau dulu anak-anak kita berlumba-lumba untuk ambil makanan, masa itulah nak membayar, masa itulah nak dapatkan balik pulangan bayaran, tapi untuk semenjak COVID ni banyak benda yang telah berubah, iaitu e-pembayaran tempahan makanan di kantin. Kalau kita tengok di sebelah ni adalah link tempahan makanan di kantin di sekolah saya lah. Jadi murid-murid dan ibu bapa dia boleh menggunakan hanya Internet of Things dengan menempah link link pautan yang diberikan oleh pihak kantin, dan dia akan isi form, dan daripada isi form tu hanya masukkan ke dalam akaun sahaja sebanyak mana yang anak-anak daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat yang anak-anak nak ingin makan lah. Jadi student hanya pergi ke kantin dan ambil makanan itu sahaja yang student buat. Jadi kat situ kita tengok daripada segi masa banyak dapat orang kata dikurangkan lah. Jadi tak perlu lagi masa itulah nak tukar duit dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya tengok sangat smooth di kantin sekolah. Jadi saya rasa setakat itulah saja perkongsian saya, dan saya mengalu-alukan kepada semua para peserta yang hadir pada hari ini bahawa e-pembayaran sangatlah bagus dan sangatlah menguntungkan kita sebenarnya jadi janganlah takut-takut untuk menggunakan e-pembayaran. Jadi setakat ni sahaja dulu perkongsian daripada saya. So saya serahkan kembali kepada moderator kita Nur Afiqah Najwa. Jadi persilakan. Okey, baiklah. Itu terima kasih bagi slot pertama yang amat memberangsangkan kita, banyak ilmu yang kita dapat, banyak manfaat yang kita dapat tentang lot of things dan kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Akmal. Okay. Dan tanpa melengahkan lagi masa, kita ingin meneruskan dengan host kedua jemputan kita, penceramah yang kedua, iaitu Puan Nur Intan Balkis bagi meneruskan program penyampaian beliau hari ini. Dipersilakan.
Okey, terima kasih kepada moderator kita Puan Najwa. Okey, berkenaan tajuk yang dipilih pada hari ini, saya rasa tajuk yang sangat sesuai di era pandemik ni, kan? Dah jadi endemik pun, rata-rata kita ramai yang duduk di rumah, yang takut nak keluar, kan? Jadi pembayaran melalui khidmat banking ni ataupun secara online ni memang sangat disarankan di luar sana. Okey, jadi saya sebagai setelah dijelaskan ataupun telah diperkenalkan oleh moderator kita tadi, saya selaku wakil takaful advisor daripada Great Eastern Takaful Berhad ingin perkenalkan kepada anda semua cara pembayaran online, okey, di mana melalui sistem perbankan yang kita selalu guna. Actually, ramai yang tak tahu banyak benda yang dalam sistem tu kita boleh aplikasikan ataupun boleh utilizekan. Okey, moderator, puan moderator kita boleh tak share slide? Saya nak tunjukkan sesuatu. Okey. Okey, actually pembayaran atas talian ni sangat meluas. Tidak hanya pembayaran bil-bil sahaja, kan? Kalau menurut pada Dr. Akmal tadi, saya sangat bersetuju dengan dia punya pandangan. Internet of Things currently memang sangat penting, which is memang online banking, kita nak makan pun sekarang ni, Food Panda pun semuanya online, kan? Grab Food, okey, nak bayar, even saya pergi satu restoran baru-baru ni dengan bawa anak-anak, bawa family, kan, nak makan, dah tak guna dah pergi dekat kaunter make order ataupun restoran waiters tu datang dekat tempat saya, tak. Kita dah scan through online, kan, scan and then bayar dulu online and then barulah dia datang. Okay, barulah food datang. So everything is very very fast, okay, very very fast dan sangat-sangat membantu dunia sekarang sebenarnya. Okay, go back to this slide presentation. Okay, saya nak ketengahkan pasal online banking. Pilih satu online banking which is Maybank to you. Okay, kalau kat sini, kalau kita tanya pasal online banking, apa yang menyenangkan kat semua orang di luar sana, mestilah orang akan fikir, okay, kita tak perlu lagi nak beratur pergi dekat kaunter bank ataupun kita nak download statement, kan? Ramai orang nak buat loan sekarang ni, nak beli rumah, nak buat kereta, semua perlukan bank statement, nak kena beratur dekat kaunter, tak perlu lagi. Jadi terlalu banyak keistimewaan untuk internet banking. Okay, kita nak check balance of accounts, kita nak pay bills, kan? Kita nak pay bills sekarang ni, kita nak bil elektrik, bil air, semua dah boleh buat online. Tak perlu lagi nak pergi pejabat pos ke, kan, nak beratur dekat mana-mana kios ke, tak perlu lagi, semua through online. Okay, so it's very very fast, so jangan risau, semua pembayaran secara online ni memang memanfaatkan semua orang. Okay, boleh go back to the second slide. Okay, second slide. Okay, this one is related to the online banking platform dalam Maybank to you, which is ramai orang tak tahu penggunaan dia. Okay, saya nak ketengahkan as a takaful advisor, actually saya nak ketengahkan mengenai payment of takaful ataupun CJ takaful kita boleh dibuat melalui Maybank to you. Okay, just masukkan nombor sijil, just masukkan nombor sijil and then kita boleh buat payment melalui berapa amount kita punya sijil tu. Jadi sangat-sangat senang. Sangat-sangat simple, sangat-sangat senang. Okay, saya ketengahkan benda ni hari ini sebab apa tahu? Sebab ramai klien saya yang sangat macam mana bila jumpa saya, kan, puan, macam mana nak buat payment ni, susah lah nak pergi bank macam mana, kan. Jadi macam mana kita nak buat payment untuk polisi ni, kalau tak buat payment nanti polisi lapse lah, kan. Jadi di sini saya nak ketengahkan pasal takaful ni senang sangat, semua melalui online. Okay, kita masuk je Maybank to you, kita boleh buat payment. Kita masuk je CMB Click, boleh buat payment. Okay, selain daripada takaful juga, kita ada lebih pada 1000 payees, macam-macam lah dalam ni, kan. Kita boleh go through all the payees and kita boleh nampak apa yang kita boleh buat payment online. Okay, go for the next slide. Okay, selain tu dalam Maybank to you, kita boleh create financial goal tau. Ramai yang tak tahu sebenarnya benda ni. Selain payment,
kita boleh create. Contohnya katakan kita nak aim, kita nak travel. Macam ni kan kita boleh nampak kita nak travel, kita nak beli kereta atau kita nak beli rumah ke sekian-sekian tarikh. Okay, kita create financial goal ni. Katakan kat sini saya bagi contoh, kita nak travel ke Canada pada Disember 2022. Okay, jadi kita put amount monthly berapa. Contohnya sebulan kita nak letak 200 saving. Okay, by Disember 2022, okay dah ada berapa 2,400 untuk beli tiket flight ke kan. So benda ni sangat membantu tau. Okay, kayaknya kita boleh rancang kewangan kita melalui online and then buat payment. Macam tu. Okay, go for the next slide. Okay, selain tu macam saya cakap tadi kan, ramai yang nak buat loan, loan rumah, loan bank, tak perlu lagi beratur dekat dengan kita punya kiosk ke ataupun pergi bank beratur lagi kan. So kita boleh download statement tu online, okay. Terus berapa bulan yang kita nak, kita download je daripada Maybank to you tu. Okay, so go for the next slide. Okay, selain tu daripada Maybank to you, ramai yang tak tahu sebenarnya kita boleh buat ASP deposit ataupun pembayaran ASP yang kita buat monthly ataupun kita nak buat bila-bila pun pembayaran ataupun kita nak masukkan duit anytime, hari ni ke esok kita nak buat kan. So boleh buat melalui ASB online melalui CMB Click. Melalui Maybank to you. Okay, so macam ni saya dah letak berapa amount every month kan. Jadi semua ni tak perlu beratur dekat kaunter, semuanya adalah pembayaran atas talian kan. Okay, so go for the next slide. Okay, selain tu, bila saya dah cakap pasal CMB Click, Maybank to you just now. Okay, sekarang saya nak cakap pasal pembayaran atas talian mengenai takaful saya. Okay, sebab ramai rata-rata yang tak berapa celik sangat pasal takaful ni. Okay, ini adalah salah satu contoh saya punya medical card. Okay, medical card daripada Great Eastern Takaful, which is memang through apps, daripada handphone je kita boleh tengok. Okay, medical card tu, and then kita boleh tengok kita punya hospital kat mana semua. And then bayaran tu sama ada kita boleh buat bayaran melalui Maybank to you tadi ataupun go for the next slide, kita boleh tengok bayaran tu melalui sama ada melalui web. Okay, web Great Eastern Takaful, kita pilih I Get In Touch. Okay, from I Get In Touch ni kita masukkan kita punya ID dengan password. Okay, and then dia akan appear semua kita punya sijil dalam tu. Kalau katakan saya ada 4 orang anak, okay, 4 orang sijil lah, 4 sijil lah yang ada dalam tu, dan juga saya punya sijil sekali lah dari 5, dan juga saya punya sijil dan suami saya punya sijil, jadi ada 6 sijil dalam tu. Jadi kita boleh buat payment, mana-mana payment pun, okay, kita klik je pay now, and then dia akan direct go to the bank. Okay, kita masukkan all the information and then terus kita buat payment. Okay, so simple, semudah ABC dan sangat cepat. Okay, so siapa pun yang nak ambil takaful ke selepas ni, memang jangan panik, jangan takut, memang semuanya boleh dibuat di hujung jari anda. Okay, bukan saja takaful, sebenarnya saya nak tekankan e-khidmat komuniti pembayaran atas talian punya tajuk ni memang sangat-sangat best. Sebab apa tahu? Sebab ramai sebenarnya di luar sana yang tak berapa tahu tentang pembayaran atas talian ni, dan ramai lagi yang belum mengaplikasikan pembayaran atas talian ni. Hopefully dengan adanya sesi macam ni kan, ramai di luar sana lebih celik IT, lebih celik mengenai pembayaran atas talian ni untuk kita hidup dalam era pandemik ini. Okey, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita, Puan Najwa. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih bagi slot kedua kita kepada Puan Nur Intan Balkis, iaitu mengenai e-khidmat komuniti prabayar secara online. Okey, jadi baiklah. Terima kasih bagi slot pertama dan slot kedua. Jadi Alhamdulillah, tamatlah sudah slot webinar kita pada hari ini dan diakhiri dengan 2 rangkap pantun. Okey. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jadi disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan yang diberi, di lain masa bersua lagi.
Okey, jadi seterusnya ada apa-apa lagi ke dari Dr. Akmal dan juga Puan Rantan Balqis untuk slot pengakhiran? Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Afiqah Najwa kerana sudi menjemput pihak saya mewakili guru di Putrajaya kerana mengutarakan tajuk yang sangat menarik. Saya rasa tak ramai dan mungkin boleh diaplikasikan di sekolah-sekolah yang lain, dan seperti mana yang Puan Intan bagi tahu tadi saya rasa sangat menarik, dan saya pun sebenarnya teruja, saya pun baru tahu yang rupa-rupanya kita dengan menggunakan pembayaran ni kita boleh simpan duit kita tu rupanya untuk bergerak ke percutian destinasi yang kita nak rupanya. Baru tahu. Kan? Selepas ni kita boleh plan. Okay. Kita boleh plan Okay, rupanya insyaAllah. InsyaAllah. Okey, dan saya juga amat tertarik lah juga dengan plan Takaful Puan Intan, tapi yang tu kita roger-roger di belakang lah kot kan. InsyaAllah boleh. Okay. Okey, baiklah. Jadi itu saja daripada kami. Maaf disusun jadi dipinta jika ada kesilapan atau kekilafan daripada kami sendiri, dan tanpa buang masa kita akan berikan hadiah cenderamata dan sedikit sagu hati daripada pihak UUM PACE kepada Puan Dr. Nur Faridatul Akmal dan juga Dr. Intan dan juga Puan Intan Balqis untuk penghujung rancangan webinar kali ini. Okey, jadi itu sahaja daripada kami sekalian. Harap hari ini dapat membina kita punya ilmu pengetahuan serta dapat menimba ilmu kita tentang e-khidmat komuniti pembayaran secara online. Okey, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye.